Uzlah dengan khalwat ni, dia tradisi para nabi, tapi sekarang orang dah tak buat. Bahkan orang yang buat akan dikutuk oleh netizen khususnya. Sedangkan khalwat, uzlah ni tradisi para nabi, ahli-ahli sufi dan juga bijak pandai di dunia. Kalau kita rujuk dalam sejarah manusia, sama ada Confucius, Siddhartha Gautama, Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam, mereka mendapat wahyu ataupun wangsit dalam keadaan menyendiri, bukan beramai-ramai, dalam keadaan pertapaan. Sebab itu orang Arab memanggil ini at-tahannus, orang sufi memanggil uzlah, ada orang panggil tertirah, orang Melayu panggil bertapa. Tapi bila sebut bertapa, tuan-tuan terus bayang Gunung Ledang, rambut panjang, ikat kepala, pegang kerih, wa maqali misoi gini. Ini masalah, banyak baca gila-gila jadi begitu. Benda tu benda betul. Sedangkan itu sebab kita ni manusia dari segi psikologi, betapa hebat pun kita, cerdiknya pun kita, kalau kita duduk di tengah-tengah masyarakat yang bongok, kita pun bongok macam masyarakat tu juga. Begitu syair menyebut, man asyar qauman arba'ina yauman sara minhum. Siapa duduk dengan satu orang 40 hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'uka wal jamala jamaluka wal quwwata wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa bahaika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadakas salihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Tuan pengacara majlis, yang saya hormati sahibul fadilah Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, seterusnya rakan-rakan para pegawai serta seluruh keluarga besar Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Penawaan dan juga Mahkamah Syariah Negeri Sembilan, seterusnya pengurusi ahli jawatan kuasa dan para pegawai serta sukarelawan Masjid Al-Munawwarah Qaryah Pancur Jaya Negeri Sembilan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kot tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan ulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di masjid ini adalah kira-kira 1791 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 1 hari bulan Disember tahun 2019. Dah 4 tahun 10 bulan 25 hari. Dan siapa yang boleh teka apa tajuk ceramah yang saya berikan ketika itu, kita bagi hadiah. Jawapannya tak ada, memang tak ada orang ingat.
Kita bincangkan tajuk Jom Tempah Tiket ke Surga. Namun pada masa tu masjid kita ni tak ada nama Munawwarah tu, tak ada lagi, Masjid Qaryah Pancur Jaya saja. Alhamdulillah dapat sekali lagi kita bertemu pagi ni bersempena dengan program Mufti, pendakwaan dan mahkamah bersama masyarakat atau M 2024. Dan insyaAllah kita akan bincang pada pagi ini satu tajuk seperti yang Pengurusi sebutkan tadi, iman dalam menghadapi cabaran zaman. Perkongsian ni saya jarang bawa di negeri lain. Saya ingat Negeri Sembilan boleh ceritalah benda-benda macam ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, menghadapi kegawatan zaman ini sebenarnya peluang untuk kita melakukan, dia panggil uzlah ataupun khalwat. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu pengalaman yang pernah terjadi kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali dia beruzlah. Dia praktik kesufian menurut Imam Al-Ghazali mesti lalui 4 proses. Kita nak masuk tasawuf, kalau dalam Imam Al-Ghazali ni mesti ada 4 proses. Uzlah, khalwat, riyadah, mujahadah. Itu dia punya sipir, tak boleh lari. Pertama uzlah ni menyendiri. Khalwat ni menyepi. Riyadah ni pengolahan jiwa. Mujahadah ni bersungguh-sungguh. Orang yang lalui 4 disiplin ni, dia akan hasilnya didapat zauk. Zauk ni hasil kemanisan daripada perjuangan dia tadi. Jadi pengalaman uzlah Imam Ghazali ini beliau lalui sendiri sejurus ataupun selepas dia dilantik menjadi profesor di An-Nizamiyah Al-Baghdad, di Baghdad, Universiti Nizamiyah. Dia Imam Ghazali ni dulu tuan-tuan, dia profesor, dia pensyarah di An-Nizamiyah of Baghdad. Universiti An-Nizamiyah ini dibangunkan tahun 1065. Universiti ini didirikan di kota Baghdad, di daerah Rusafa. Diasaskan oleh Nizamul Muluk pada zaman pertengahan pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Qaim Amrillah di dinasti Seljuk. Jadi tahun 1091 Nizamul Malik dia telah lantik Imam Al-Ghazali yang masa tu umur baru 33 tahun. Dia lantik jadi full professor. Tak ada Profesor Madya dah, terus profesor. VK7, don't play susah jadi profesor. Dalam ayah diceritakan pada satu ketika Imam Al-Ghazali ini, dalam orang barat panggil dia mengalami spiritual crisis, hubungan dan keresahan. Dia resah jiwa dia. Jadi bila dia mengalami kegundahan itu, Imam Ghazali mengambil sikap untuk beruzlah dan juga dia berkhalwat untuk nak proses penyucian sifat-sifat tercela yang ada pada diri dan nak mendapat ketenangan hati. Jadi dia tinggalkan Baghdad tahun 1095. Dia pergi ke Damsyik, pergi ke Syria, dia duduk sekejap belajar, lepas tu dia pergi pula ke Jerusalem. Hari-hari dia beruzlah. Dia habiskan masa iktikaf di masjid. Dia duduk, dia muhasabah diri. Habis dia pergi ke Damsyik, ke Jerusalem, dia akhirnya pergi pula ke Masjid Al-Aqsa. Dia pergi ke Masjid Al-Aqsa. Jadi pada masa itu Imam Ghazali ni memang orang yang terkenal lah. Dia dah jadi orang terkenal. Sebab dia ni terkenal kerana dia ni murid kepada Imam Haramain. Imam Haramain ni Imam Al-Juwaini rahimahullah. Imam Juwaini ni ulama tersohor lah. Panjang pula ceritanya sekarang. Jadi Imam Al-Ghazali ni salah seorang murid Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini ni dia ada ramai anak murid. Abu Hassan Ali bin Muhammad Al-Qiyah Al-Harrasi atau anak murid dia. Abu Nasir Abdurrahim bin Abdul Qadir Al-Kushairi anak murid dia. Al-Muzaffar Ahmad bin Muhammad Muzaffar An-Naisaburi itu juga anak murid dia. Abu Al-Hasan bin Abdul Ghafir bin Ismail bin Abdul Ghafir Al-Farishi Al-Naisaburi itu pun anak murid dia. Tapi dari ramai anak murid dia, Imam Al-Ghazali ni anak murid dia yang paling cerdik sekali dan yang paling popular. Jadi dalam bahasa muda, Imam Ghazali ni bila dia pergi ke Palestin, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, pergi ke sana, orang kenal dia. Dia masuk masjid, dia tengok guru yang sedang mengajar bahan-bahan Imam Ghazali, konten Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ketika itu merasakan bahawa aku kena cari tempat lain yang boleh menyebabkan aku tinggalkan segala kemasyhuran, kegemilangan, populariti.
Kemana pergi orang kenal, orang hormat, salam, cium tangan. Dia kata aku kena beruzlah. Jadi dia pergi beruzlah di sebuah hutan supaya tidak diganggu dan proses uzlahnya tidak diganggu. Selepas dia mengasingkan diri itulah, Imam Al-Ghazali telah menulis beberapa kitab. Contohnya Minhajul Abidin. Begitu juga kitab yang begitu fenomenal yang diakui oleh ramai ulama-ulama dunia sebagai kitab yang sangat lengkap, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Itu dia buat selepas dia beruzlah. Lepas tu dia pergi ke Mekah. Dia menunaikan haji ke Mekah. Lepas tu dia balik semula ke Damsyik, pergi ke Baghdad. Kemudian dia balik semula ke kampungnya di Tus, iaitu di Iran. Dia tubuhkan pusat sufi ataupun khanqah di sana. Tahun 1106 dia dipujuk untuk mengajar di Madrasah An-Nizamiyah, cawangan di Naisabur, di kawasan timur laut Iran. Sebab itu dalam kitab Al-Munkis disebutkan Imam Al-Ghazali merasakan dia menjadi lebih bertenaga selepas daripada dia menjalankan uzlah itu. Dia merasakan dia mendapat hal yang baru. Dia merasa dilahirkan semula. Dia rasa tidak lagi mencari kedudukan, tak ada lagi nak mencari gelaran, gila hormat, harta, nak cari pengaruh, tak ada. Dia merasa dirinya betul-betul bersandarkan kepada la haula wala quwwata illa billah. Bagi Imam Al-Ghazali, sebagaimana kita boleh rujuk dalam kitab Sirajul Talibin, uzlah ini adalah proses kita menetralkan diri kita daripada kekagetan salik yang akan menemukan rahsia yang tak terhingga sebagai tahap awal menuju makam musyahadah ataupun penyaksian yang hak, kemudian meningkat menuju makam mukasyafah, tersingkapnya hijab. Sebab itu kalau tanya kepada saya, kita ni kena beruzlah. Uzlah dengan khalwat ni dia tradisi para nabi, tapi sekarang orang dah tak buat. Bahkan orang yang buat akan dikutuk oleh netizen khususnya. Sedangkan khalwat, uzlah ni tradisi para nabi, ahli-ahli sufi dan juga bijak pandai di dunia. Kalau kita rujuk dalam sejarah manusia, sama ada Confucius, Siddhartha Gautama, Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam, mereka mendapat wahyu ataupun wangsit dalam keadaan menyendiri, bukan beramai-ramai, dalam keadaan pertapaan. Sebab itu orang Arab memanggil ini at-tahannus, orang sufi memanggil uzlah, ada orang panggil tertirah, orang Melayu panggil bertapa. Tapi bila sebut bertapa, tuan-tuan terus bayang Gunung Ledang, rambut panjang, ikat kepala, pegang kerih, wa maqali misoi gini. Ini masalah, banyak baca gila-gila jadi begitu. Benda tu benda betul. Sedangkan itu sebab kita ni manusia dari segi psikologi, betapa hebat pun kita, cerdiknya pun kita, kalau kita duduk di tengah-tengah masyarakat yang bongok, kita pun bongok macam masyarakat tu juga. Begitu syair menyebut, man asyar qauman arba'ina yauman sara minhum. Siapa duduk dengan satu orang 40 hari, dia serupa dengan orang itu. Puan-puan dulu sebelum kahwin mungkin orang yang bagus, rajin pergi kerja, semangat, tak panas baran. Sejak kahwin dengan dia ni, duduk tahun, 10 tahun, 14 tahun, 40 tahun, kita pun dah macam dia. Dah berangin, dah malas pergi kerja. Sebab kita akan terpengaruh dengan orang itu. 40 hari terus jadi terpengaruh. Jadi kita yang cerdik pandai ni, bergaul dengan orang tak apa cerdik, kita pun jadi bongok macam dia orang juga. Jadi bagaimanakah kita nak menjaga diri kita? Memang kena beruzlah. Sebab itu secara harfiahnya Riyadhah ni, kalau orang tasawuf, dia ada latihan spiritual, jauh daripada hiruk pikuk keramaian, duduk jauh pada orang, ataupun dia uzlah, dia mengasingkan diri, ataupun dia kurang bercampur dari segi keramaian. Sebab itu perkataan uzlah itu sendiri, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau orang kata kau ni tasawuf ni macam kampung sangat, okeylah kita orang putihkan sikit. Uzlah ni kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil disengagement. Kan nampak macam canggih sikit lah. Disengagement, kita perenggangan, bukan putus, renggang. Kalau bahasa Covid dia panggil jaga jarak. Sila jaga jarak. Sila jaga jarak. Maknanya kita kawalan kendiri. Hashtag kawalan kendiri. Dia ada pula khalwat ataupun infirad. Khalwat ni
kita penyepian, penyerahan jiwa 100%. Itu susah sikit lah. Susah sikit. Nak kena asing sekarang. Mati kucing kita di rumah. Miau, 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 miau. Mati kita. Dan tuan kucing duduk mana, menyendiri, duduk cari kampung mana-mana. Duduk diam, tu payah. Tapi ini amalan yang telah dilakukan sejak dahulu kala. Sebab itu bagi orang sufi, ada 4 rukun tasawuf yang mereka perlu lalui untuk naikkan martabat iman. Al-uzlah, as-samad, al-ju', as-sahar. Nombor 1 uzlah, kau kena asingkan diri. Yang kedua as-samad, diam. Yang ketiga al-ju', selalu lapar. Yang keempat as-sahar, berjaga malam. 4 ni kalau tak dapat nak buat, tak payah cakap pasal tasawuf lah. Itu bukan tasawuf, tahu sawuf saja. Engkau tasawuf, kau mesti ada jaga malam, semayang malam, mesti mana boleh tinggal. Kau mesti ada al-ju', selalu lapar. Maknanya kalau makan boleh, jangan minta ke darah. Itu saja. Ini makan bukan papan di tarah, bukan makan tapi minta ke darah. Ada pula jenis, kalau pergi rumah orang apa semua, orang hidang tak makan. Kenapa tak makan? Saya tasawuf, tak makan sangat. Astaghfirullahalazim. Itu tak betul. Orang tasawuf, dia hanya jaga makan ketika bersendirian. Tapi kalau dengan orang, dia meraihkan. Macam contoh masjid ada buat makan, kita makanlah, meraihkan. Sebab menggembirakan tukang masak juga pahala. Kita pergi rumah orang, dia dah masak pada pagi, pergi pasar, parking jam, kena saman parking lagi, nak beli lauk, balik masak. Kita datang petang, dia berhidang, sila ustaz, makan ustaz. Minta maaf, saya ni tasawuf, jadi saya tak makan sangat. Kecil hati dia, dia saman parking tak boleh bayar lagi. Makanlah sikit, ambil. Sedapnya, Masya Allah. Ini kita menghargai. Tapi di rumah zuhud, itu baru tasawuf. Ini tidak, engkau di rumah engkau order Grab lah, macam-macam kau order, tak engkau makan depan orang, kau zuhud. Tak betul. Dia zuhud kita sendiri di dalam dunia kita. Lepas tu mesti asam, banyak akan diam. Dia kalau kita tengok praktik ni menyendiri daripada zaman kegawatan yang gawat ini tradisi daripada dulu. Kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi Ibrahim AS, dia kan menyendiri, meninggalkan bangsa umat dia maksudnya tengah kebengongan. Ataupun cerita yang lebih masyhur lagi, Ashabul Kahfi misalnya. Tradisi uzlah dilakukan oleh kumpulan Ashabul Kahfi ini, dan ini direkodkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Dan perkataan yang digunakan oleh Allah adalah uzlah. Wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah Ta'ala sebut, dan apabila kamu i'tazaltumuhum, meninggalkan mereka, uzlah. Sama juga Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku akan menjauhkan diri daripada kamu. Surah Maryam ayat 48. Sebab itu Nabi kita pun ketika mula-mula dia nak mendapatkan wahyu itu, dia juga menyendiri, dia buatkan di Gua Hira. Sebab itu saya melihat jarang amalan uzlah atau menyendiri ini dilakukan oleh masyarakat kita. Tapi kalau tanya pendapat saya, walaupun adalah contohnya dalam kitab Minhaj al-Atqiya fi Syarah Ma'rifat Asqiya ila Tariqil Awliya, ada satu buku ditulis oleh Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ni bukan kaleng-kaleng ulama ni, dia tulis kitab Minhaj al-Atqiya tahun 1899. Dia ni orang, kalau dia seorang ulama mazhab Syafi'i lah, lebih dikenali dengan sebutan Mbah Soleh Darat atau Kiai Soleh Darat. Ulama besar di Semarang, di Jawa Tengah tahun 1900. Dia ada buat panduan tentang uzlah. Tapi kalau tanya kepada saya, tuan-tuan kalau nak beruzlah, sekarang tak campur masyarakat pula, itu masalahnya. Mana duduk, mana kampung duduk, ulu-ulu mana. Sekarang macam tak campur masyarakat. Atau kita masih bekerja sekarang, tinggal ofis beberapa bulan, SSPA ke mana, apa ke mana tu, kena buang kerja. Saya SSPA lah kena pecat, duduk uzlah belaka. Kalau tanya kepada saya, dalam konteks sekarang, uzlah kita adalah menjauhkan diri daripada
media sosial yang mengarut ni tuan-tuan. Muslahkan diri lah. Jangan campur sangat. Facebook ada okey, tapi jangan hanyut sangatlah. Kita ada jaga jarak sikit. Saya tengok dunia media sosial ni, kalau kita tak jaga-jaga, dia boleh merosakkan kita. Nak tinggalkan terus tak boleh, tapi mesti mau jaga jarak. Sebab dalam tu saya ingat kerosakan lebih banyak daripada kebaikan. Kadang tuan-tuan tengok netizen ya. Dulu netizen, ulama akan pesan pada netizen, kepada adik-adik, belajar agama lagi supaya mantapkan ilmu pengetahuan. Sekarang dunia dah terbalik. Netizen pula suruh ustaz pergi belajar lagi. Ustaz kena belajar lagi ustaz. Ustaz nampaknya tak faham lagi. dia pula suruh ustaz tu belajar lagi. Ni dunia dah terbalik. Jadi kita jaga jarak dengan benda ini. Benda-benda sesat banyak, jaga-jaga. Jack of all trade, master of none. Itu kena hati-hati. Sebab itu wayantiqu fi arwaibidah. Nabi kata akan datang zaman orang ruwaibidah ni akan bercakap. Sampai sahabat tanya, wa ma ruwaibidah? Siapa ruwaibidah ni ya Rasul? As-safih yatakallamu fi amril amah. Kau akan jumpa ramai orang bodoh tapi nak bincang masalah umat. Nabi dah pesan dah, kau kena jaga-jaga. Ni hadis dalam Musnad Imam Ahmad, disyarah dan dita'liq oleh Ahmad Syakir. Nabi sebut hujung zaman kau akan jumpa orang bodoh. As-safih, safih ni bodoh lah, tapi nak jadi champion menyelesaikan masalah umat. Hati-hati tuan-tuan. Macam mana? Kena jaga jarak. Uzlah, bukan tinggalkan, tetapi menjaga jarak. Hati-hati. Apa tanda manusia bebal? Sampai tua tak menyorong akal. Apa tanda manusia bebal? Tak tahu beza nangka dengan temabal. Tanda manusia dungu dan bebal, daga kosong akal jengkal, bercakap tidak bojong pangkal, berkata bagai kehilangan akal, dia beri nasihat telinga tebal, rakyat sengsara negeri tertinggal, dijadikan pemimpin pasti menyesal. Tumbuk sambal campur temabal, lauk dimasak dalam belanga. Orang bebal jangan ditabal, kelak rosak budaya bangsa. Jaga-jaga. Maka hadirin sekalian, inilah dia peranan iman kita dalam menghadapi cabaran zaman. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itu dululah sembang-sembang pada tengah hari ini.